Guys, Assalamualaikum, welcome to my channel. Okay, so kalau korang tengok video ni sebab korang nak buat Lala Move ataupun baru nak mula Lala Move, aku nak share dekat korang apa yang korang perlu tahu, apa kelebihan dia, apa keburukan dia. Bukan keburukan sangat lah guys, dia macam dia punya orang kata kepayahan ke apa, liku-liku yang korang nak kena hadapi tu. And last sekali mesti korang nak tahu betul berapa korang boleh dapat sehari kalau korang buat Lala Move ni. So sebenarnya aku nak buat video ni lama dah, masa 1 hari bulan Jun, masa kita kena PKP first day, PKP 3.0, tapi tak sempat sebab aku kena quarantine sebab ada kontrak rapat lah. So Alhamdulillah result aku negatif. So just lepas 2 minggu aku dah boleh keluar lah. Okay guys, so first kita cakap pasal kelebihan lah. So kelebihan buat Lala Move ni, yang aku paling suka sekali is pada akulah, personally aku suka sebab dia sangat-sangat fleksibel tau. So kenapa aku cakap fleksibel? Benda ni korang boleh buat bila korang ada masa, and dia tak ada minimum hours. Macam Grab pun aku tak sure ada ke tak. Foodpanda tak silap aku ada, macam korang kena completekan, contoh seminggu kena ada 2-3 kali ke, ikut jam ke. So kalau Lala Move ni dia tak ada minimum requirement hours. So kalau korang ada masa korang buat, kalau korang tak ada masa korang boleh buat bila-bila. So selain daripada fleksibel, Lala Move ni pun senang nak register. Dia tak ada requirement untuk kereta baru ke, kereta perlu atas nama kita ke. So dia tak perlu semua tu. Memang tak kisah, semua boleh register as long as korang ada kenderaan. Kalau korang buat Lala Move ni, korang akan habiskan banyak masa korang duduk dalam kereta menunggu. Yelah, korang kena tunggu order. Kalau banyak order, banyak lah. Kalau kurang lah. Dia tak menentu. Macam aku sendiri, aku suka bawa air. Dan aku, untuk yang beragama Islam, korang mungkin boleh bawa sejadah sebab time PKP 3.0 ni surau tak buka. So korang senang nak solat kat mana-mana. And kalau makan pun sekarang ni tak boleh dine in kan. So macam aku akan makan dalam kereta lah. Korang kena prepare mental korang untuk duduk dalam kereta menunggu. Kalau korang jenis yang tak suka menunggu, so korang kena rethink balik lah kalau korang nak buat benda ni. One thing about Lala Move kan, dia orang kata apa, dia sebenarnya tak banyak order tau. Bukan tak banyak order apa, dia banyak order, cuma dia punya driver or rider, so dia boleh bawa motor dengan kita lah, ni banyak. So kalau korang buat ni, korang akan compete dengan each other tau. Macam berebut order jugalah. So that one thing korang kena tahu lah. Okay guys, so cakap pasal berebut order, dia sekali tu aku dalam kereta tunggu. Masa tu kat Bandar Sunway guys. So tunggu ada satu order ni masuk, dalam 40 lebih ke 60 lebih aku tak ingat. Order yang tinggi macam tu dia akan cepat hilang tau, sebab orang dah ambil. So aku sempat pick up lah order tu. Order tu kena hantar makanan daripada Sunway and then hantar ke KL kalau tak silap. So dah sampai kat kedai tu, aku pun masuk kedai and tanya makanan apa nak hantar apa semua. And then tiba-tiba ada seorang pakcik datang. So pakcik tu pun actually guys, dia buat Lala Move juga. And masa tu Lala Move dia ada masalah sikit. So pakcik tu pun sebenarnya dia datang kat kedai tu atas order yang sama dengan order yang aku dah pick up. So owner kedai yang place job tu pun dia jadi pening kepala, nak bagi kat siapa ni? Sebab ada 2 orang yang pick up order yang sama. So lepas aku tanya-tanya pakcik tu, aku cakap pakcik tu, tak apalah, pakcik pun bawa motor. Saya utamakan pakcik lah sebab memang asal motor punya. So nak dijadikan cerita, tu esok tu aku buat lagi tau guys. Ni yang best. Masa tu dekat Subang, kalau tak silap aku dekat Subang. So aku tengah tunggu macam biasa, tunggu jalan-jalan kat area Subang. So ada satu order ni yang keluar dalam RM60 tak silap aku. 60 ke 50 lebih, nak dekat 60 lah yang pasti. Masa tu aku tengah drive tau geng. So tengah drive tu aku pun cepat-cepat lah pick up kan, sebab 60 kan banyak. So bila dah sampai kat rumah customer tu, aku pun angkat-angkat barang. Masa tu tak silap aku hantar macam barang kahwin lah. Ada bantal, ada dulang. So penuh jugalah kereta masa tu guys. And then bila dah masuk semua, bonet penuh, belakang pun penuh. And then akak tu pun panggil aku. Dia cakap, "Dek, saya transfer kat awak je lah." And then aku pun cakap, "Boleh je, mana-mana, tak kisahlah kan." And then bila aku dah nak gerak, aku dah start kereta apa semua. Lepas tu akak tu pun panggil, dia kata, "Dek, akak dah transfer."
100. Tu aku macam uish, terkejut lah kan. So aku cakap lah dengan akak tu, terima kasih banyak kak, semoga akak dimurahkan rezeki. So the point yang aku nak cakap is, kalau macam korang tak dapat satu order yang korang nak tu ke, tak sempat pick up ke, ataupun korang baru nak pick up dah hilang ke, dah ada orang lain ambil ke, so korang jangan terlalu marah ataupun jadi putus asa. Korang anggap je lah itu bukan rezeki korang. Aku teringat balik yang masa aku bagi order tu dekat pakcik tu, and then esoknya aku dapat order yang berganda lebih banyak daripada tu. Yang penting korang kena ikhlas lah, lebihkan ikhlas. So kalau korang buat benda ni lebih kepada ikhlas, InsyaAllah benda tu tak akan jadi isu pun. So kelebihan next yang aku nak cakap is, korang akan dapat tips. Contoh kalau order tu RM9 ke, dia akan bagi 10. Macam RM18 ke, dia akan bagi 20. Itu yang bestnya lah guys, dia akan bagi tips. Sebenarnya ramai je orang yang macam tu, dia bagi lebih, ataupun dia orang bagi duit tak ambil balance. Ok guys, lagi satu, selain daripada tips, mungkin korang akan dapat macam cookies ke, jajan ke. Macam aku dapat cookies. Dapat cookies guys. So untuk orang macam aku yang suka cookies, suka benda manis-manis kan, so bila aku dapat ni kan, aku rasa macam happynya, baiknya kak ni. Dah lah masa tu aku pun tak makan lagi. Kadang-kadang kita tak sempat nak makan tau, sebab terkejar-kejar nak ambil orang punya barang, terkejar-kejar nak ambil order apa semua. So aku cakap baik gila guys akak tu. Sedap pun sedap tau. So kalau korang nak beli, korang boleh belilah, ada nombor telefon kat situ. Okay guys, memang tak tipu, memang sedap gila. Dah jadi video promote lah pula kan. Tak ada guys, saja nak share sebab memang sedap gila. Okay guys, so sekarang kita cakap pasal dia punya keburukan. Bukan keburukan lah guys, dia macam cabaran dia lah. So antara cabaran yang aku rasa yang selalu aku hadap, salah jalan lah. So macam aku pernah ada customer yang hantar ke Semenyih, nombor jalan dia TPS kalau tak silap aku, tapi dalam tu dia letak TTS. Aku pun pergi dekat jalan TTS tu. So bila dah sampai sana, aku cari, memang tak jumpa guys nombor rumah. So bila aku call tanya dia, dia kata memang betul nombor rumah saya, tapi dia tak jumpa juga guys. Aku dah tanya orang, aku dah tanya beberapa buah rumah jugalah, memang tak ada rumah yang aku nak hantar tu. So aku search balik jalan yang betul tu, dalam 7 km lebih jugalah beza dia. So agak jauh. And then tapi tak apalah, ni just aku nak cerita dekat korang lah, macam apa cabaran yang aku biasa hadapi lah bila buat Lalamove. So satu lagi kelemahan Lalamove ni, untuk tol dia tak support tau. So tol tu atas korang. So kalau korang macam pick up order tu and laluan dia ada tol, korang boleh try check dulu jalan tak ada tol. Kalau dia tak beza banyak, contoh kalau lalu tol 10 minit, tak lalu tol 12 minit. So korang boleh pilih option untuk avoid toll. So korang boleh jimat sikit kat situ. Ok, so kesimpulan dia, kalau korang nak buat Lalamove ni, korang buat je dulu. InsyaAllah kalau rezeki ada. And pada aku, kalau benda ni korang nak buat, korang memang kena sabar, sebab korang banyak menunggu. Kadang-kadang korang kena berebut job. So korang memang kena sabar. Ok guys, so itu saja video untuk kali ni. Kalau korang suka, korang boleh like, comment, share and subscribe channel ni. Ok, ni pun video first aku actually, and aku baru je nak start. Aku harap korang boleh support aku. Untuk konten yang akan datang, aku plan nak buat macam social experiment atau apa konten yang berkaitan dengan orang awam. Tapi sekarang PKP, so benda tu tak mengizinkan lagi. Itu saja untuk video kali ni guys. Thank you so much for watching. Bye bye.